Pensyarahan perdana memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai wadah kelestarian pendidikan berkualiti bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak melalui saluran YouTube DBP Malaysia. Baiklah, sedikit pengenalan mengenai syarahan perdana ini. Syarahan perdana merupakan salah satu kegiatan pemantapan pengetahuan khususnya kepada halayak bahasa dan sastera di negeri Sarawak melalui perkongsian ilmu, pandangan, pendapat, penemuan, penelitian daripada tokoh undangan bagi membantu menjana perbincangan ke arah mempergiat serta memperkembangkan usaha memperkasakan bahasa kebangsaan. Baiklah, tidak akan lengkap sesebuah majlis tanpa mendengar ucapan alu-aluan. Jadi untuk itu, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Abang Haliman Abang Julai, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Prof. Dr. Ambigapati Pandian, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak, dan merupakan tokoh yang kita undang khas pada pagi ini untuk menyampaikan syarahan yang saya hormati Dr. Haji Santrul bin Abdullah, Timbalan Pengarah Pembinaan Pendidikan dan Penerbitan dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, yang akan berpindah ke Kuala Lumpur insya-Allah, Akademi Dewan Bahasa. Yang saya hormati Dr. Zuraini Seruji, Timbalan Dekan Fakulti Bahasa Universiti Malaysia Sarawak, yang juga saya hormati yang Dr. Saidul Azam Kamaluddin, Timbalan Pengarah Pengembangan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, penolong-penolong pengarah dan para hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama-tama sekali syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya juga kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar syarahan perdana yang bertajuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai wadah pelestarian pendidikan berkualiti, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ambigapati Pandian. Dan kita mengucapkan sedikit terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Doktor kerana dapat bersama-sama kita pada pagi ini untuk berkongsi pengalaman dan penelitian beliau terhadap perkembangan bahasa kebangsaan ini. Dan syarahan perdana ini merupakan satu program tahunan yang kita laksanakan, yang Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak laksanakan setiap tahun sebagai usaha untuk mengembangkan dan mempergiatkan bahasa kebangsaan khususnya di Sarawak ini. Dan kita yakin dan percaya melalui kegiatan ini bahasa kebangsaan itu dapat kita kongsikan bersama, sama ada dari segi pandangan, pendapat dan sebagainya. Dan juga syarahan ini kita mengharapkan tokoh yang kita undang ini akan dapat membuat penelitian dan juga berkongsi dapatan-dapatan untuk bersama-sama kita pada hari ini untuk dikongsi bersama sebagai usaha kita untuk memperkasakan bahasa kebangsaan menjadi wadah kelestarian pendidikan yang berkualiti. Yang berbahagia Prof dan para hadirin yang dihormati, kita sudah maklum dalam situasi rantaian COVID-19 ini, kita memang menghadapi beberapa kekangan. Namun alhamdulillah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dapat merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat negeri Sarawak ini.
Dan antara acara yang kita adakan seperti peraduan pertandingan lagu puisi, pertandingan video pendek yang bertemakan ulasan makanan Sarawak, pertandingan seni khat tulisan Jawi, pertandingan baca kon dan banyak lagi. Dan semua acara ini kita laksanakan secara dalam talian atau secara maya, ya. Dan untuk program kita hari ini, alhamdulillah kita melaksanakannya secara langsung melalui YouTube Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kami, ya, kita di Dewan Bahasa dan Pustaka ini sangat mengalu-alukan, ya, kerjasama dari pelbagai pihak, jabatan, NGO dan sebagainya untuk bersama-sama Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memertabatkan bahasa kebangsaan ini dengan mengadakan berbagai aktiviti, ya, kerana ini merupakan satu usaha kita, ya, bersama-sama masyarakat di luar untuk menyokong, ya, apa-apa kegiatan yang berkaitan dengan pemertabatan bahasa kebangsaan, khususnya di Sarawak ini. Jadi akhir kata, bagi pihak jawatankuasa pelaksana syarahan perdana bersebenar dengan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 peringkat negeri Sarawak, saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih, ya, kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Ambegabati Pandian kerana sudi hadir menyampaikan syarahan beliau pada hari ini, dan semoga kita mendapat banyak manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pihak Rustia dan siapa saja yang terlibat dalam menjayakan acara kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Encik Abang Haliman, Abang Julai, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya, bagi memulakan sesi syarahan perdana pada pagi ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Tuan Moderator, iaitu Yang Berbahagia Dr. Haji Santrul Abdullah, Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, dan seterusnya mempersilakan dan memperkenalkan tokoh undangan, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Ambegabati Pandian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Yang berbahagia Profesor Dr. Ambegabati Pandian, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak, sebagai penyampai syarahan perdana kita pada hari ini. Yang berbahagia Encik Abang Haliman, Abang Julai, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Yang berbahagia Dr. Zoraini Seruji, Timbalan Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak. Yang berbahagia Dr. Syahidul Azam Kamarudin, Timbalan Pengarah Pengembangan Bahasa dan Sastra dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, rakan-rakan dari UNIMAS, para pegawai DBP Cawangan Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jiwa bangsa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita ditemukan untuk berhimpun di dalam balai budaya yang indah ini bagi menyempurnakan syarahan perdana yang bertajuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai wadah kelestarian pendidikan berkualiti. Saya secara peribadinya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Rustia
atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengendalikan slot syarahan ini sebagai moderator. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, saya mohon agar semua hadirin sekalian bersedia mengeluarkan pen dan juga nota supaya dapat dibuat sedikit catatan tentang perkongsian minda kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai ke seberang, tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, tak diperkenalkan tetamu, sudah tentu hati meronta-ronta. Sukacita saya ingin memperkenalkan tokoh yang diundang khas untuk melontarkan buah fikiran dan juga perkongsian idea untuk sama-sama kita menyelusuri pelbagai gagasan, idea dan sama-sama kita menyelusuri jalan kejayaan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa negara. Berikan satu tepukan untuk tokoh yang kita undang, Profesor Dr. Ambigapati Pandian. Prof, izinkan saya membaca sedikit latar belakang Prof. Profesor Ambigapati Pandian dilahirkan di Tanjung Malim, Perak. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Metodis Tanjung Malim, Perak dan meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dalam bidang linguistik terapan di India University Amerika Syarikat. Mula berkhidmat sebagai pegawai tentera dengan pangkat kapten di Kementerian Pertahanan Malaysia dari tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1990, beliau telah dipinjamkan ke Universiti Sains Malaysia sebagai pensyarah di bahagian bahasa Inggeris. Pada tahun 1992, beliau telah mendapat pelepasan dengan izin daripada Kementerian Pertahanan untuk berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM. Pada tahun yang sama, beliau memenangi beasiswa Matsusita PhD untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran. Walaupun berpeluang melanjutkan pengajian di luar negara, beliau memilih untuk belajar di Malaysia, memandangkan ijazah pertama dan sarjananya diperoleh dari luar negara. Pada tahun 1993, beliau dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang literasi pembacaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Profesor Ambigapati atau lebih dikenali sebagai Profesor Ambi berjaya menamatkan PhD beliau dalam tempoh hanya 2 tahun. Beri tepukan tuan-tuan puan-puan. Buku bahasa Melayu pertama beliau yang bertajuk Literasi dalam Pendidikan, Perubahan dan Cabaran telah diterbitkan pada tahun 1964 dan seterusnya beliau telah menerbitkan 6 buah buku ilmiah dalam bahasa Melayu. Di samping artikel dan monograf untuk mengembangkan isu-isu berkaitan bahasa, beberapa persidangan literasi telah dipengusikan oleh Profesor Ambigapati sendiri. Persidangan literasi terawalnya telah memperkenalkan konsep multiliterasi di Persidangan Literasi Kebangsaan yang diadakan pada tahun 1996. Persidangan literasi yang lain telah diadakan di Pulau Pinang pada tahun 1997, 1999, 2001, 2003 dan 2005 dan 2012. Pembentangan kertas dalam persidangan literasi termasuk dalam bahasa kebangsaan. Pada tahun 2012, Profesor Ambi telah menganjurkan persidangan bahasa Melayu di Pulau Pinang untuk memberi input bagi Pelan Pembangunan Pendidikan 2013. Beliau juga telah dijemput sebagai pengucap utama, pengucap plenari dan pengucap jemputan persidangan dan kini Profesor Ambi telah membentang kertas kerja hampir 89 buah negara di dunia. Beri tepukan sekali tuan-tuan puan-puan.
Beliau juga telah menjalankan beberapa penyelidikan berkelompok di peringkat kebangsaan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Profesor Ambigapati yang dilantik menjadi Fellow Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara telah menjalankan beberapa kajian berkaitan dengan pendidikan tinggi. Sehingga kini, Profesor Ambigapati telah menulis dan mengedit lebih 65 buah buku ilmiah, artikel beliau dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris terdapat dalam pelbagai jurnal antarabangsa seperti Jurnal Literasi, Jurnal Komunikasi, Jurnal Antarabangsa Pembelajaran dan Pendidikan Australia. Di peringkat kebangsaan pula, artikel beliau terdapat di dalam Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Pemikir dan Jurnal Pendidikan Perguruan. Sebagai seorang yang aktif membentangkan kertas kerja di persidangan antarabangsa dan tempatan, beliau telah diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai seorang pemikir dalam bidang literasi. Dari segi pengajaran, beliau mengendalikan kursus di peringkat ijazah pertama dan sarjana, mod campuran. Hasil bimbingan dan seliaan beliau, 73 pelajar sarjana dan doktor falsafah telah berijazah. Selain pelajar tempatan, beliau juga telah menyelia beberapa pelajar dari Yaman, Iran, Pakistan, Bangladesh, Iraq, China, Thailand, Indonesia, Iran dan Jordan. Khidmat kepada masyarakat pula disumbangkan menerusi penglibatan beliau dalam beberapa persatuan. Beliau juga banyak memberi kursus motivasi kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Di peringkat antarabangsa, beliau telah menjadi sukarelawan membantu dalam pengajaran dan pembelajaran serta program membantu guru dalam peningkatan profesionalisme di Bangladesh, Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan Pakistan. Profesor Ambigapati telah dianugerahkan anugerah khidmat cemerlang oleh USM banyak tahun ni Prof. 1994, 1997, 2002, 2003, 2009 dan 2013. Banyak kali ini. Ini memang seorang tokoh yang cemerlang dalam pendidikan. Pengalaman pentadbiran Profesor Ambi di peringkat universiti amat luas. Sebaik sahaja beliau kembali daripada pengajian PhD pada tahun 1992, beliau telah dilantik menjadi pengurusi bahagian bahasa Inggeris di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, bermula tahun 1993 sehingga tahun 1998. Seterusnya, sebagai Timbalan Dekan di Pusat Pengajian yang sama pada tahun 2001, Timbalan Dekan di Institut Pengajian Siswazah pada tahun 2005, Dekan pada tahun 2006, Pengarah Pusat Bahasa dan pada tahun 2007 dan seterusnya Dekan Pengasas Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan sehingga tahun 2013. Setelah menabur bakti dengan cemerlang di Universiti Sains Malaysia selama 28 tahun, beliau kini merupakan profesor dan dekan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak. Begitulah tuan-tuan dan puan, perjalanan tokoh akademik yang kita undang khas hari ini untuk menyampaikan syarahan perdana kita, yang bagi saya begitu mencintai bahasa kebangsaan dan sentiasa meniti dan menjadi zikir kalbunya. Akhir sekali, terimalah pantun daripada saya Prof. Tanjung Pinang banyak kolokan, masih kecil, tulangnya rawan, alangkah senang bisa berkenalan. Banyak saudara, banyaklah kawan. Baiklah tuan-tuan perempuan, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Ambigapati Pandian, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak, untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Memartabatkan Bahasa Kebangsaan sebagai Wadah Kelestarian Pendidikan Berkualiti. Beri tepukan yang gemuruh kepada beliau. Terima kasih. Silakan Prof.
Terima kasih Dr. Satrul. Apabila saya dengar saya punya biodata tu, saya pun tak percaya. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana beri saya ruang dan peluang untuk mencapai apa yang telah dinyatakan. Salam sejahtera, salam hormat, selamat pagi. Saya utamakan kepada yang berbahagia, Encik Abang Haliman, Abang Julai, selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Yang berbahagia Dr. Syairul Azam Kamaruddin, Timbalan Pengarah Pengembangan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Rakan saya Dr. Zuraini, Timbalan Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Saudara moderator Dr. Haji Santrol, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khasnya Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, kerana memberi saya ruang dan peluang untuk bersama-sama pada pagi ini berkongsi pengalaman saya dalam bidang bahasa Melayu. Pulau Sendayu di atas peta hendak dituju bersama teman. Bahasa Melayu, bahasa kita, tetap gemilang zaman berzaman. Jadi tajuk syarahan perdana pada pagi ini adalah memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai wadah kelestarian pendidikan berkualiti. Dan rangka pembentangan saya pada pagi ini, yang pertama saya akan lokasikan bahasa kebangsaan di peringkat Asia Tenggara dan selepas itu negara. Seterusnya saya akan kaitkan bahasa Melayu dengan rukun negara. Bila saya tengok tajuk pembentangan memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai wadah kelestarian pendidikan berkualiti, pada diri saya bila sebut wadah, dokumen pertama yang datang pada diri saya adalah rukun negara. Dan pada saya, setiap dokumen yang kita baca, termasuk visi Dewan Bahasa, misi Dewan Bahasa, haruslah disamakan, dikaitkan dengan rukun negara. Yang tercantik adalah rukun negara sebab ia bermula daripada kepercayaan kepada Tuhan sampailah kepada kesopanan dan kesusilaan. Dan ini semua termaktub dalam bahasa indah bahasa Melayu. Seterusnya saya juga ingin kaitkan bahasa Melayu dengan falsafah. Kadang-kadang kita ni manusia ni kosong, jiwa kosong. Bila jiwa kosong, tak ada falsafah, tak ada bahasa. Ikut saja. Jadi kita harus berfalsafah. Dan saya ingin kaitkan falsafah bahasa Melayu, bagaimana ia boleh seiring dan dikembang sebagai satu bahasa yang hebat. Dan untuk hebatkan bahasa, kita juga harus ada kelestarian. Jadi saya akan cerita sedikit tentang kelestarian bahasa Melayu. Dan seterusnya pendidikan berkualiti, hasil penyelidikan dan cadangan dan cabaran. Sememangnya setiap aktiviti yang mulia kita buat seharusnya ada cabaran. Dan bila ada cabaran, kita gunakan ia sebagai satu alasan ataupun kita cuba membaiki dan terus maju ke hadapan. Dan selepas itu, rumusan. Sebagai satu negara yang membangun, kita memerlukan satu bahasa kepunyaan sendiri. Jika bahasa kebangsaan tidak diadakan, negara kita akan ketiadaan nyawa. Ini yang dikatakan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Tinggi atau rendahnya bahasa itu bukan disebabkan nama bahasa itu, tetapi kerana penuturnya. Jadi kalau tidak ada penuturnya, tidak ada bahasa. Bahasa Melayu masih mampu diangkat sebagai wasilah dalam pemerkasaan tamadun tinggi bangsa Malaysia selaras dengan matlamat negara. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia,
ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Bila bahasa Melayu itu wujud, ada banyak penuturnya, kenapa kita sebagai rakyat Malaysia tidak mengembangkan bahasa tersebut? Contohnya di Korea, ya, kita ada bahasa Melayu di dunia Korea Selatan. Dan kalau kita lihat di rantau Asia Tenggara, seawal 1303 Masehi, batu bersurat Terengganu dan sebagainya. Bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan digunakan secara meluas di rantau Asia Tenggara. Dan di dalam negara, kita harus ingat, bahasa Melayu telah dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sebagaimana diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sudah termaktub. Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan pindaan tahun 1967 menzahirkan dasar bahasa kebangsaan yang menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Sudah termaktub. Jadi apakah wadah kelestarian pendidikan berkualiti? Jadi sebagaimana saya katakan tadi, apabila saya lihat wadah dalam tajuk, dokumen pertama yang saya ingat adalah Rukun Negara. Dan apabila kita baca apa-apa dokumen berkaitan dengan bahasa Melayu, seharusnya ia seiring dengan Rukun Negara. Kenapa? Rukun Negara disiarkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong, ya, almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13. Prinsip dalam Rukun Negara jelas kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum. Bila Rukun Negara telah sebut ia adalah untuk keharmonian dan perpaduan kaum, maka bahasa Melayu juga matlamatnya adalah untuk keharmonian dan perpaduan kaum. Bila Rukun Negara sudah sebut, kenapa kita nak soal lagi? Demi kestabilan Malaysia. Kalau negara nak maju, satu saja perkataan, iaitu kestabilan. Dan yang akan membawa kestabilan dalam kalangan rakyat adalah bahasa Melayu. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa-bahasa lain. Ya, ingat. Kita tidak minta bahasa Melayu digantikan dengan bahasa-bahasa lain, tidak. Kita perlu hidup dengan segala bahasa untuk hidup. Tapi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu adalah penting. Termaktub dalam Rukun Negara. Bertujuan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang serta masyarakat yang sopan dan bertata susila. Dan bahasa Melayu sendiri, ya, mengajak kita bersopan santun. Jadi pada saya, apabila kita memahami Rukun Negara, dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa dan agama, kerana keharmonian kesejahteraan negara bergantung masyarakat yang tinggi disiplin dan cintakan negara. Apabila kita cintakan bahasa kebangsaan, apabila kita cintakan bahasa Melayu, kita tidak akan tinggalkan cintaan kita dan ia adalah selari dengan dokumen Rukun Negara. Negara sejahtera merujuk kepada fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi yang membentuk negara bangsa. Jadi saya berharap kita hayati Rukun Negara dan kaitkannya ia dengan bahasa kebangsaan. Apabila kita buat sedemikian, kita akan lebih mencintai dan kita faham apakah peranan bahasa kebangsaan. Sebagaimana saya katakan tadi, maka dengan wadah Rukun Negara, bahasa kebangsaan juga memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan antar kaum. Sekadar memahami tidak berguna, sebaliknya perlu mahir dan fleksibel dalam menggunakannya supaya tidak tersekat apabila berkomunikasi. Dan bahasa
Melayu memberi ruang dan peluang untuk aktiviti tersebut. Kedua, kita perlu lihat falsafah. So kalau kita sudah fahami bagaimana rukun negara dan bahasa kebangsaan dikaitkan, kita lihat falsafah bahasa Melayu. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani tua, iaitu filosofia, yang bermaksud cinta kepada ilmu pengetahuan atau hikmah. Apabila bahasa Melayu itu berfalsafah, kita cinta kepada ilmu bahasa Melayu atau hikmahnya. Jadi dalam menguruskan pembangunan insan untuk membentuk masyarakat madani bagi kelangsungan sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang, kita seharusnya bangkit dari mimpi indah dan sedar bahawa sudah tiada masa untuk kita terus berretorika, bertegang leher dan berkering tekak memperdebatkan sesuatu isu tanpa mengaplikasikan resolusi untuk menjadi realiti. Ingatlah, jatuh bangunnya generasi mendatang adalah impak terbesar daripada generasi yang beraksi di masa ini. Jadi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan perlu berfalsafah. Maksudnya, contohnya, di universiti belajar bahasa bukan untuk memenuhi keperluan ijazah, tetapi belajar untuk cintakan bahasa, gunakan bahasa, serta kembang dan majukan bahasa. Bila kita berfalsafah, kita akan tahu, kita akan kenal apa sebabnya kita mempelajari sesuatu bahasa. Dalam konteks ini, bahasa kebangsaan. Supaya kita cintakan, dan saya kaitkan dengan rukun negara tadi, gunakan bahasa, dan sebagai insan yang sudah memperolehi ilmu pengetahuan, kita sedekahkan bahasa itu, kita kembangkan bahasa itu, dan kita majukan bahasa itu. Sebab kita berfalsafah. Kalau tidak, kita hanya mengambil bahasa Melayu kerana keperluan untuk berijazah, keperluan untuk mendapat pekerjaan. Jadi, tak betul. Kalau tidak berfalsafah, mungkin dalam 100 tahun lagi pun kita akan berdiri di tempat sebegini dan cerita benda yang sama. Atau mungkin tempat yang berbeza. Secara peribadi, saya sudah dijemput 4 kali. 2 kali di Pulau Pinang, sekali di Kuala Lumpur, sekali di Sarawak. Setiap kali apa yang kita ceritakan adalah kembangkan bahasa Melayu. Isunya sama, cuma tempatnya berbeza. Dan sudah tiba masanya kita ingat, apakah kita perlukan bulan bahasa kebangsaan. Kalau kita sudah berfalsafah, kalau kita sudah kaitkan bahasa rukun negara, setiap hari adalah hari bahasa kebangsaan. Mungkin kita boleh adakan bulan bahasa lain. Kita meraihkan bahasa lain. Tapi setiap hari kita meraihkan bahasa kebangsaan. Dan bagaimana kita meraihkannya, kita menggunakannya sepenuhnya di mana ada ruang dan peluang. Jadi bila saya sebut menggunakannya, ia adalah kelestarian bahasa Melayu. Maksud kelestarian biasanya adalah kekal sesuatu, kita tak ubah. Ya, kita kekal sesuatu, kita ubah, itu lestari. Namun bagi bahasa, ia adalah menambah baik nilai untuk suasana hidup sedia ada dan pada masa hadapan. Berarti bahasa Melayu ini boleh dikembangkan mengikut keadaan. Jadi bila ia menjadi bahasa ilmiah, kita kembangkan dengan istilah-istilah baru. Ya? Dan cinta kepada ilmu pengetahuan, bahasa dan hikmah. Perkataan yang penting di sini adalah cinta. Bila cinta kita kenal, kita teruskan, kita gunakannya. Dan kelestarian bahasa Melayu terletak di bahu semua warga negara Malaysia. Kita tidak boleh minta Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan bahasa Melayu. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu organisasi. Ia adalah satu tanggungjawab setiap rakyat Malaysia.
Kalau kita kenali diri kita sebagai rakyat Malaysia, maka kita tidak boleh pisahkan dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Sebab bahasa menunjukkan bangsa dan bahasa merupakan jiwa bangsa kerana fungsi bahasa bukan setakat menjadi alat komunikasi dan interaksi antara penuturnya. Bahasa juga amat besar peranannya dalam membentuk jati diri, memupuk semangat kekitaan, integrasi dan maruah masyarakat penuturnya. Dan di sinilah peranan jati diri itu penting. Kalau tidak, selama-lamanya kita hanya mempelajari bahasa untuk menggunakannya dalam sesuatu keadaan, bukan kerana kita mencintakan bahasa tersebut. Bila sebut pendidikan berkualiti melalui bahasa Melayu, merujuk kepada standard bahasa Melayu yang tinggi dari segi kurikulum, co-kurikulum, pentaksiran, kompetensi guru, jalinan dan pihak luar, bidang penyelidikan dan penghasilan khazanah ilmu serta diterima pada peringkat global. Dan secara peribadi, saya berpendapat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dapat memenuhi keperluan ini. Jadi untuk memartabatkan dan melestarikan bahasa Melayu dalam pendidikan, saya berpendapat peranan guru, ibu bapa, ya, murid, institut perguruan dan juga penggunaannya di tempat awam, penerbitan bahan-bahan ilmiah adalah penting. Biasanya kita minta sekolah untuk kembangkan bahasa, sekolah akan salahkan rumah, rumah akan salahkan sekolah. Ini satu perkara biasa. Tapi secara peribadi pada pandangan saya, setiap pelajar berpeluang ke sekolah yang terbaik. Tetapi setiap pelajar tidak berpeluang untuk datang dari rumah yang terbaik. Sebab di rumah kita tidak dapat kawal, tetapi di sekolah kita dapat kawal. Sebab kita ada gurunya. Sekolah yang terbaik bukanlah yang alat-alat yang canggih, ya, bukanlah lokasi sekolah tersebut, tetapi adalah guru. Guru-guru harus sedar bahawa mereka adalah pengubah nasib masyarakat, nasib negara. Mereka telah menimba ilmu. Tugas mereka adalah untuk sedekahkan ilmu tersebut kepada pelajar-pelajar. Sama di universiti. Pensyarah, Profesor Madya sudah dikayakan dengan ilmu oleh Tuhan dengan yang digelar doktor, ijazah dan sebagainya. Kekayaan itu haruslah dikongsikan dengan masyarakat, dengan pelajar. Satu, secara lisan apabila kita bercakap di bilik kuliah. Kedua, melalui penulisan untuk meningkatkan bangsa, agama, negara. Dan di sinilah penerbitan memainkan peranan yang penting. Kita mengagung-agungkan Barat. Sebab apa? Sebab penerbitan. Tapi setelah 63 tahun, dengan serba ada, apa kekurangan negara ini? Kekurangannya pemikiran individu tersebut. Inilah masalahnya. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, dengan negara lain, dengan bahasa lain. Kita takut dan malu untuk membandingkan diri kita dengan diri kita. Sebagai rakyat Malaysia, apakah sumbangan saya kepada bahasa kebangsaan? Itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Yang tak bolehnya dia. Jadi guru memainkan satu peranan yang penting di sekolah. Sama juga pensyarah-pensyarah di universiti. Jadi apa yang kita harus semaikan adalah motivasi kepada pelajar. Jati diri.
Saya sendiri telah menjalankan beberapa kajian dan saya lihat guru-guru sekolah yang mengajar bahasa Melayu, tak kiralah Melayu ke Cina, ke India, ke Iban, ke Serani ke, dia mengajar supaya pelajar boleh masuk universiti ataupun boleh mendapat pekerjaan. Tujuannya untuk motivasinya adalah motivasi yang saya panggil motivasi luaran. Jati diri tidak ada. Pelajar pun 2x5. Dia belajar sebab dia nak pekerjaan, sebab dia nak masuk universiti. Itu yang saya maksud yang saya sebut tadi, keperluan. Bila kita tanamkan jati diri kepada pelajar dan dia sudah cintakan bahasa tersebut, apabila dia menjadi pemimpin, dia tidak akan ubah. Ingat, setiap individu, tak kira dalam bidang sastra, dalam bidang sains, harus melalui bahasa. Saya selalu sebut di fakulti saya. Fakulti saya tak perlu pergi ke fakulti lain. Tapi semua fakulti akan datang ke fakulti saya. Itulah kehebatannya bahasa. Tapi malangnya orang bahasa dia selalu rendahkan diri. Aku ni orang bahasa lah. Aku bukan sains. Aku bukan doktor. Bahasa yang wujudkan doktor. Bahasa yang wujudkan peguam. Nah, inilah masalah dengan orang yang bahasa ni. Jadi itu, minda itu harus ubah. Jadi kalau kita dah melestarikan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, peranan murid, guru, isu perguruan yang melahirkan guru-guru penting. Jati diri dalam kalangan guru-guru. Ibu bapa jugalah yang ada ruang dan peluang sama-sama sokong apa yang dilakukan oleh pelajar supaya membantu mereka dalam bidang bahasa. Dan sememangnya penggunaan bahasa Melayu di tempat awam itu penting, kita tahu. Saya difahamkan dalam bahasa Sarawak pun ada buat projek. Dan yang sama penting adalah penerbitan bahan-bahan ilmiah dalam bahasa Melayu. Kalau kita lihat beberapa kajian ya, isu bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, pencapaian bahasa Melayu pada peringkat SPM masih jauh. Walaupun ini adalah data 2013, 14, 15, hampir sama sekarang, belum mencapai tahap kecekapan berbahasa. Keputusan Grade Kepujian Bahasa Melayu Sijil SPM selari dengan hasil kajian Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mendapati kompetensi murid sekolah rendah dan sekolah menengah dalam bahasa Melayu belum mencapai tahap cemerlang. Kadang-kadang pelajar pun keliru jugalah. Pagi kita sebut bahasa Melayu penting, petang kita sebut bahasa Inggeris yang penting. Ini masalahnya. Dan kajian impak MBMMBI 2015 oleh UPSI mendapati kaedah dan corak pembelajaran murid sekolah menengah masih tidak mencapai tahap seperti yang diharapkan. Kebanyakan murid kurang aktif berinteraksi menggunakan bahasa Melayu dengan guru dan rakan sebaya. Dan kita harus faham bahasa itu adalah satu kemahiran. Kita mempelajari bahasa itu adalah penting, tapi sama penting atau lebih penting adalah penggunaannya. Ya. Dan satu lagi kajian yang dijalankan oleh Nur Zuhidayah, Muhammad Zulkifli dan Siti Saniah Abu Bakar pada tahun 2016 melihat hubungan antara strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan motivasi dalam kalangan pelajar di Jerman. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wujud hubungan yang signifikan antara penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan motivasi pelajar. Jadi kalau kita nak bermotivasikan pelajar, strategi adalah penting. Satu lagi kajian pada 2019 oleh Zuraini Ramli, pendidikan di bahasa di Malaysia, upaya bahasa Melayu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bahasa Melayu digunakan dalam majoriti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirakam, melibatkan interaksi formal dan tidak formal guru dan pelajar. Kajian terkini 2020 Sylvester Lau Yu Wei
Alizah Lambri dan Rosliah Kiting. Penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu murid bukan penutur jati di Bintulu, Sarawak. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru bukan sahaja perlu mengajar murid agar mereka dapat menguasai teknik menjawab soalan peperiksaan dengan baik, malah perlu mengajar murid berkaitan dengan kefahaman bacaan supaya mereka dapat memahami teks yang dibaca. Kita sedar memang keputusan peperiksaan adalah penting, ya. Jadi banyak pada masa ini kita dapati kalau lihat keputusan dapat A, tapi bila bercakap dia lebih senyum, ya, lebih senyum daripada bercakap. Tapi kalau lihat keputusan A, bagaimana boleh berlaku? Sebab semua hafalan saja untuk mendapatkan grade. So, tujuan mempelajari bahasa adalah untuk mendapatkan grade dan bukan untuk penggunaan. Jadi niat itu pun dah tak betul, dah salah. Jadi ini harus diubah. Kalau tidak, 100 tahun lagi pun kita akan bincang perkara yang sama. Sebagaimana saya katakan tadi, pendidikan bahasa Melayu berkualiti bermula dari sekolah. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa saya tidak mempertikaikan bahasa-bahasa lain, tapi kita fokus kepada bahasa Melayu. Dan sebagaimana saya kata tadi, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan jati diri pelajar untuk mencintai bahasa Melayu. Jadi pembentukan jati diri harus bermula apabila mereka masih kanak-kanak, prasekolah. Jadi ibu bapa di rumah perlu menyemaikan jati diri bahasa Melayu supaya bahasa Melayu itu kekal dengan mereka selama-lamanya. Mereka mencintainya, menggunakannya, dan bila ada ruang dan peluang akan mengembangkannya. Dan kalau setiap rakyat Malaysia mempunyai niat sebegitu, saya percaya, yakin, bahasa Melayu akan lebih hebat. Jadi tanggungjawab bermula di prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini berarti di bahu guru bahasa Melayu terletak tanggungjawab besar kepada negara untuk mendaulatkan dan melestarikan bahasa Melayu. Jadi sekadar peringatan kepada guru-guru bahasa Melayu yang bakal nak jadi guru bahasa Melayu, anda semua mempunyai satu tanggungjawab yang besar, iaitu untuk menanam jati diri dalam kalangan pelajar kita. Faktor berkesanan pembelajaran bahasa Melayu, satu kajian yang telah saya lakukan bersama dengan Syahrul Imran pada 2009 dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Pelajar-pelajar antarabangsa didapati faktor minat dan keperluan akademik menjadi aspek utama dalam pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing yang mendorong pelajar asing mengikuti pembelajaran bahasa Melayu berbanding faktor keperluan seperti kepentingan komunikasi dan suasana masyarakat setempat. So apa yang kita buat adalah untuk menanamkan minat dengan harapan pelajar-pelajar antarabangsa juga akan sama-sama mengembangkan bahasa Melayu. Ini bukan satu hayalan, ini boleh dijadikan realiti. Dan sebagaimana saya katakan tadi, penerbitan juga mampu mendaulatkan dan melestarikan bahasa Melayu melalui penerbitan karya ilmiah, iaitu memberi peluang kepada perkongsian ilmu sejagat yang dapat mempamerkan keupayaan dan kesarjanaan akademia negara dalam mengekalkan tradisi keilmuan negara dan seterusnya mampu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Jadi kita seharusnya meningkatkan karya ilmiah. Tamadun, falsafah sebuah negara yang dikaitkan dengan bahasa adalah kait rapat dengan penerbitan. Jadi bagaimana kita boleh memartabatkan bahasa Melayu? Contohnya di Universiti Awam, kalau kita lihat plan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Universiti Awam,
melaksanakan semua perancangan yang terdapat dalam Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Universiti Awam. Pelaksanaannya hendaklah dijalankan secara menyeluruh dan terancang. Pelannya sudah ada, tidak guna kita hanya menghayati pelan tersebut, kita harus melaksanakan segala yang telah dijanjikan dalam pelan tersebut. Dan kita juga ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan untuk makluman, saya telah menganjurkan persidangan kebangsaan Bahasa Melayu pada tahun 2012 untuk memberi input kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Apa yang saya buat, saya telah menjemput pakar-pakar bahasa, sama-sama kita keluarkan satu memorandum kepada Menteri Pelajaran, masa itu Tan Sri Muhyiddin, supaya kita dapat memberi input kepada dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Inilah caranya kita memberi sumbangan. Dan saya juga berpendapat program pengajian Melayu perlu dimantapkan lagi. Kalau kita lihat buat masa ini, dua bidang ini hanya ditawarkan di Semenanjung Malaysia. Jadi kita berharap universiti-universiti lain juga boleh menawarkan program pengajian Melayu. Dan saya juga percaya kursus bahasa Melayu perlu diwajibkan kepada semua pelajar universiti awam dan swasta. Apabila saya katakan diwajibkan, bukan saja untuk memenuhi keperluan syarat, tetapi untuk memahami, mencintai. Kadang-kadang kita paksa dia, lepas tu kita ajar dia untuk mencintai. Satu strategi, ya, supaya kita melahirkan graduan yang fasih berbahasa Melayu. Dan dari segi penerbitan, mewajibkan semua pensyarah untuk menerbitkan sekurang-kurangnya satu artikel jurnal dalam bahasa Melayu. Kita tidak minta 5, 10, 20, hanya satu saja. Dan juga penerbitan buku bahasa Melayu dalam pelbagai bidang perlu diperbanyakkan. Jadi bila kita sebut kenaikan pangkat, kita bolehlah membawa unsur bahasa Melayu dalam kenaikan pangkat. Juga penyelidikan mewujudkan geran pendidikan dalam bidang bahasa Melayu dan pengajian Melayu. Saya tahu dalam bahasa ada membuat penyelidikan dan menjemput universiti, kita boleh kembangkan lagi lah. Dan kita juga perlu memberi pengiktirafan dan insentif kepada pensyarah yang banyak menghasilkan buku artikel dalam bahasa Melayu. Pengiktirafan ini penting, ya. Juga insentif kenaikan pangkat bagi pensyarah yang banyak menulis dan mengembangkan bahasa Melayu. Kita harus memberi pengiktirafan. Kalau negara yang berbahasa Melayu tidak mengiktirafkan bahasa Melayu, siapalah yang akan mengiktirafkan bahasa Melayu? Cuba fikir. Kalau orang yang boleh berbahasa Melayu merendahkan bahasa Melayu, siapa yang nak meninggikan bahasa Melayu? Tak malu ke kita? Saya harap kita insaf dan sedar dan bangun. Janganlah duduk dalam mimpi. Saya faham dalam bahasa ada banyak projek. Dan saya juga berharap sangatlah ia akan terus memperbanyakkan aktiviti penterjemahan, pembinaan istilah serta penerbitan buku dan bahan bacaan ilmiah. Dengan mendapatkan lebih bantuan daripada pakar-pakar bahasa di universiti untuk mantapkan bahasa Melayu di Malaysia. Dan saya berharap jugalah isu bahasa, bila sebut bahasa ni dia ada banyak tafsiran. Saya kata mazhab. Dia ada banyak mazhab. Kalau boleh kita ada satu mazhab sajalah dan kita ikuti mazhab tersebut. Kalau kita sudah memberi kepercayaan kepada yang bahasa dan pustaka, kita kena ikutlah. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka pun tak disebut Dewan Bahasa Melayu. Ya? Dia tak sebut Dewan Bahasa Melayu Pustaka. Itulah kehebatan bahasa Melayu. Tak perlu disebut-sebut.
Tapi rakyat harus sedar, insaf dan menggunakannya seluas-luasnya. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia. Jadi kita harus lihat bagaimana kita boleh kembangkan bukan saja dalam negara dan juga di luar negara. Dan cabaran nak asaskan bahasa Inggeris ke atas kewibawaan bahasa Melayu. Saya lihat selalunya bila saja kita sebut bahasa Melayu, dibawanya dalam bahasa Inggeris. Dosa besar adalah membuat perbandingan. Itu satu dosa besar tu. Kita bandingkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain, itu adalah satu dosa yang besar. Percayalah. Kita tidak perlu membandingkan bahasa kita dengan bahasa lain. Setiap bahasa mempunyai peranannya. Kita hanya fokus kepada bahasa kita. Orang lain nak buat bahasa lain itu, kerajaan membenarkan, perlembagaan benarkan, biar mereka teruskan. Sebab itu daripada tahun 96, saya kenalkan multiliterasi, literasi pelbagaian. Berarti bukan sahaja bahasa Melayu, pelbagai bahasa. Saya tidak sama sekali mengatakan bahasa Melayu menggantikan bahasa lain, tidak. Terus saya pergi neraka kalau saya sebut sedemikian. Penipu besar. Bahasa Melayu bersama dengan bahasa lain. Kalau boleh tingkatkan 1% lah. Kalau bahasa lain 50, kita 51. Itu saya minta. 1% je saya minta. 1% kita lebihi daripada bahasa lain. Itu saja. Sebagai rakyat Malaysia. Saya masih ingat umur saya 13 tahun di sekolah apabila Allahyarham Tun Razak mengumumkan satu universiti diwujudkan untuk bahasa Melayu. Kami melompat-lompat seronok. Tetapi pada hari ini, apa yang berlaku? Sama-samalah kita renung. Jadi kita sedia maklum bahasa Inggeris penting, namun jangan jadi hamba kepada sehingga menggadai roh atau tanah sendiri. Ya. Jadi kita perlu memperkasa bahasa Melayu dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa lain. Itu sudah tersebut. Kita meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, tapi memperkasakan bahasa Melayu. Itu adalah bahasa kita. Kita hidup dengan segala bahasa, tetapi kita mati dengan bahasa ibunda kita. Itulah falsafah hidup kita. Dan bahasa Melayu pada hari ini bukan kepunyaan sesuatu bangsa. Ia adalah kepunyaan semua rakyat negara ini. Di manusia ini biasalah. Setiap kali cari saja alasan. Itu bukan bahasa saya, itu bukan ini, itu bukan ini, itu bukan ini. Inilah manusia. Cara kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita segala ilmu, segala bahasa adalah sedekah balik kepada masyarakat. Selagi kesihatan kita baik, sihat, itulah perjuangan kita. Dan secara peribadi, pada saya istilah perjuangan ini mungkin daripada tahun 57 hingga 77 lah. 20 tahun kita berjuang. Tapi pada hari ini kita pengganas bahasa. Tidak lagi berjuang.
63 tahun apa nak juang lagi? 20 tahun dah juang, sekarang kita ganas. Negara kita, bahasa kita. Kita tak minta apa pun daripada siapa pun. Kita tidak minta apa pun daripada sesiapa pun. Pelik tapi benar. Jadi kita fokus kepada memperkasakan wadah kelestarian pendidikan berkualiti. Kita fokus bahasa Melayu merentasi pelbagai bidang. Dan sudah pun terbukti bahasa Melayu, bahasa kebangsaan boleh digunakan di segala bidang. Daripada karaoke sampailah menjadi doktor boleh bahasa Melayu. Nak apa lagi? Jadi rumusannya, bahasa Melayu adalah pemangkin pembinaan jati diri. Bahasa Melayu adalah pemangkin pembinaan jati diri rakyat Malaysia dan perpaduan semua kaum. Itu kita kena sedar. Tadi saya kaitkan bahasa Melayu dengan rukun negara. Saya juga mengatakan bahasa Melayu haruslah berfalsafah. Maka saya berharaplah bahawa kita sedar hal tersebut dan kita akan gunakannya untuk perpaduan rakyat, perpaduan semua kaum, dan sekali lagi saya tegaskan pentingnya jati diri dalam individu untuk memahami dan menggunakan bahasa Melayu. Sebab bangsa bermaruah mempunyai bahasa kebangsaan sendiri, menggunakan bahasa sendiri, dan bangsanya mempunyai identiti kebangsaan sendiri. Kalau kita masih nak debat tentang bahasa kebangsaan bahasa Malaysia, di manakah kebanggaan kita terhadap bahasa kita? Di manakah maruah kita? Dan pada saya, mungkin saya kasar sedikit, kita hanya tidak akan mengingatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kalau kita tidak sedar bahawa kita ini adalah rakyat negara ini. Mungkin roh kita di sini, badan kita di sini, roh kita di tempat lain. Bagi diri saya lain pula. Seperti mana yang dikatakan tadi, saya dah pergi ke 80 lebih negara. Keluar daripada Malaysia, saya tidak ada masalah. Tapi keluarkan Malaysia daripada diri saya mempunyai masalah. Mengeluarkan Malaysia daripada saya termasuk bahasa Melayu. Gunakanlah peluru sebagaimanapun, sedalam-dalamnya, bahasa Melayu tidak akan keluar daripada nyawa dan badan saya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru saya yang telah menanamkan jati diri pada saya. Sememangnya juga keluarga saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Jadi seharusnya semangat cintakan bahasa Melayu perlu dihayati sedalam-dalamnya dan menggunakannya seluas-luasnya. Ya, tidak guna laung dan meraihkan bulan berbahasa kebangsaan sekiranya tidak digunakan apabila ada ruang dan peluang. Ayat ini telah saya gunakan 20 tahun lepas, 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, 1 tahun lepas pun saya gunakan ayat yang sama. Tak guna kita laung-laungkan, tak guna kita meraihkan bulan bahasa kebangsaan kalau kita tidak menggunakannya. Dalam bahasa Inggeris, action speaks louder than words. Apa yang kita buat lebih penting daripada apa yang kita kata. Saya cintakan bahasa Melayu, saya cintakan bahasa Melayu, saya cintakan bahasa Melayu. Tapi bila cakap,
bahasa lain. Haram gunakan bahasa Melayu. Tapi cintakan bahasa Melayu, guna haram. Tak guna. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, saya datang ke Unimas pada tahun 2017. Jadi saya bersyukur jugalah Unimas pun kita, walaupun di Sarawak ini kita ada 2 bahasa rasmi, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan Unimas memang memperjuangkan bahasa Melayu, dan Universiti Malaysia Sarawak memberi banyak ruang dan peluang kepada Fakulti Bahasa dan Komunikasi untuk mengembangkan bahasa Melayu. Contohnya saya datang pada 2017, kita ada Bulan Bahasa Kebangsaan, and then 2018 kita ada Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan, 2019 kita ada Jejak Cinta Bahasa, dan tahun ni saya ada di sini. Jadi tak guna saya melaung-laungkan dan saya tak buat apa pun. Jadi setiap kali saya ada ruang dan peluang, saya akan menganjurkan, saya akan mencuit-cuit, mengingatkan rakan-rakan saya pentingnya bahasa kebangsaan. Ini adalah beberapa buku yang telah saya terbit, dan sebagaimana yang dikatakan tadi, apabila saya menganjurkan persidangan, yang persidangan pertama saya adalah literasi yang fokus kepada negara, dan impian saya adalah untuk menjemput Allahyarham Awang Had Saleh yang juga pakar bahasa pada masa itu, dan seterusnya saya menjemput ramai rakan-rakan Profesor Abdullah Hassan, Profesor Muhammad Saleh, Profesor Saleh Yapa daripada USM, dan juga rakan-rakan lain daripada universiti lain. Dan inilah antara buku-buku yang telah saya terbitkan dalam bahasa Melayu. Monograf bab dalam buku, inilah jurnal-jurnal saya yang saya terbitkan. Proceeding, geram penyelidikan, penceramah jemputan, akhir sekali, tingkat papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh kepada Profesor Ambi. Terpegun saya tadi, Prof. Sengaja saya membiarkan Prof dengan zikir-zikir, tazkirah dan serahannya tadi begitu hebat, dan sememangnya layaklah untuk beliau memperkatakan tentang bahasa kebangsaan ini. Dan rupanya Prof juga seorang bekas tentera, Prof. Bekas tentera, itulah semangatnya lain macam. Baiklah tuan-tuan perempuan, beberapa saranan ataupun kesimpulan yang boleh saya buat tadi adalah, yang pertama sekali, bahasa kebangsaan ini merupakan satu bahasa yang telah diiktiraf oleh seluruh seantero dunia, sama ada di Asia Tenggara, negara dan sebagainya. Dan bahasa Melayu perkaitannya dengan rukun negara itu sebagai wadah. Dan yang saya tertarik tadi, Prof, adalah tentang falsafah bahasa itu sendiri. Dan kita mempelajari bahasa itu kalau peringkat pendidikan bukan sahaja untuk melayakkan kita mendapatkan sijil, tetapi yang penting adalah menanamkan semangat jati diri itu dalam diri kita supaya kecintaan terhadap bahasa Melayu itu terus tertanam dan terpasak kuat dalam diri kita. Dan keempat adalah kelestarian bahasa Melayu itu sendiri. Dan dalam konteks bahasa Melayu di Malaysia ini, Prof, kita beruntung sebab bahasa Melayu telah diletakkan sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa negara dalam perlembagaan. Jadi terpulanglah pada diri kita sendiri untuk terus memartabatkan dan terus meningkatkan kecintaan dan sebagainya lah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan yang seterusnya tadi adalah pendidikan yang berkualiti, itu pun
menarik minat saya Prof tentang syarahan Prof tadi tentang hasil-hasil pendidikan dan sebagainya. Memang tidak dapat kita nafikan tentang keupayaan bahasa kebangsaan itu sendiri dalam dunia pendidikan di Malaysia yang telah mendapat pengiktirafan dan sebagainya. Dan cadangan dan cabaran yang diberikan oleh Prof tadi pun menarik, dan kita harap audien ataupun hadirin sekalian dapat mengambil iktibar. Dari tadi saya tengok semua tunduknya kan. Begitulah yang kita harapkan, dan apa yang telah dicadangkan dan cabaran yang telah dinyatakan oleh Prof tadi, insya-Allah kita sama-sama fikirkan dan kita akan laksanakan. Baiklah tuan-tuan dan puan, nampaknya sampai di sini sajalah sesi sarahan perdana kita pada hari ini, dan sekali lagi Prof, saya mewakili pihak Rustia merakamkan berbanyak terima kasih atas kesediaan Prof untuk menyampaikan sarahan perdana pada kali ini, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan undang semula atas semangat yang telah Prof berikan tadi. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan, berikan tepukan yang gemuruh kepada Profesor Amiga Pati Pandian, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS. Baiklah, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Persilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, iaitu Yang Berbahagia Dr. Haji Santro Abdullah, dan juga terima kasih saya ucapkan mewakili DBP Cawangan Sarawak buat tokoh undangan pada pagi ini, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Amiga Pati Pandian di atas perkongsian sebentar itu tadi. Baiklah, dengan berakhirnya syarahan perdana itu tadi, maka berakhirlah untuk sesi pada pagi ini. Tapi sebelum itu, sebelum menutup tirai syarahan pada pagi ini, di sini saya akan tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan sedikit pesanan penaja tentang pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak secara dalam talian. Baiklah, antaranya ialah pertandingan seni khot tulisan Jawi. Tarikh tutupnya adalah pada 4 November 2020. Dan seterusnya, pertandingan Bacakon. Ini bersempena dengan Karnival Intelek tahun 2020 yang bakal tutup penyertaannya pada tarikh 30 Oktober 2020. Seterusnya, kita juga ada satu lagi pertandingan, iaitu pertandingan video pendek ulasan makanan Sarawak. Pertandingan video pendek ini akan tutup tarikh penyertaannya pada 9 November. Dan untuk pengetahuan semua, pertandingan ini diadakan adalah bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak juga akan mengadakan pertandingan Sayembara Lagu Puisi 2020. Dan tarikh tutup penyertaannya adalah pada 13 November. Dan pertandingan ini juga adalah bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan. Baiklah, untuk maklumat lanjut anda boleh layari dan lawati laman Facebook DBP Malaysia untuk mendapatkan borang penyertaan, syarat dan kaedah penyertaan. Baiklah, terima kasih kepada hadirin dan penonton yang berada di rumah atau di mana sahaja anda berada yang sedang menonton saluran YouTube DBP Malaysia. Kita jaga jarak, kita jaga kita. Ila liqa' ma'salamah. Assalamualaikum. Saya Natasha. Semoga kita berjumpa lagi.